كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتقوا الله لعلكم ترحمون. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sebaik-baik bekalan ataupun sebiang yang kita akan membawa bersama kita ke akhirat nanti ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, bersyukurlah kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan penuh rahmatnya dan keizinannya pada pagi yang berkat ini kita boleh bersama-sama menyambut hari raya Al-Adha Al-Mubarak tahun 1444 Hijri. Idul Adha dengan bahasa Arab. Idun artinya hari raya. Al-Adha artinya kurban. Kerana pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia semua mereka melakukan kurban, iaitu melakukan semula binatang-binatang kurban, iaitu lembu, unta, kambing dan sebagainya. Dan daging kurban itu dibagi kepada mereka-mereka yang berhajat dan kepada orang-orang yang fakir miskin. Idul Adha adalah hari raya kurban yang membuat kita ini selalu ingat kepada satu kisah, satu peristiwa yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi assalam. Iaitu kisah ini nak menunjuk bahawasanya Allah Subhanahu wa taala nak uji Nabi kita Ibrahim alaihi salam, bahwasanya dia tu setara manakah dia tu dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setara manakah dia itu dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim buat, iaitu dia mesti melakukan sembelih anaknya Ismail alaihi salam. Allahu akbar. Maka masalah kisah ini dimulai Nabi Ibrahim itu nak mula semula Ismail. Kalau kita mari buat pertanyaan kepada fak kita sendiri, kepada diri fak kita sendiri, siapakah yang berada di dalam tempat ini yang berani sampai hati nak semula anak sendiri? Maka jawabnya tidak sama sekali. Kerana gapo? Kerana sifat sabar kita ini tak sama dengan sifat sabar yang ada di diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim adalah salah satu daripada ulul azmi, iaitu seorang nabi yang sedia nak terima, nak sabar, sedia nak terima atas segala ujian, sama ada ujian itu berat ataupun tidak. Maka ujian ini adalah ujian yang berat sekali bagi Nabi Ibrahim, kerana hatinya yang gitu lebih daripada luka, sangat duka cita, gelisah sebab dia kena sembelih anaknya sendiri. Maka kisah masalah Nabi Ibrahim melalui sembelih anaknya dimulai, iaitu masalah mimpi. Jadi Nabi Ibrahim tu dapat arahan ini daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah As-Saffat, iaitu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku telah lihat di dalam mimpi
bahwasanya aku sedang melakukan semulehmu. Fanzur madza tara. Maka dia buat tanya anak dia, kerana hati dia tu gelisah, hati dia tu wasa kata duka cita, wasa luka, tak ada arah nak buat gapo dah. Maka dia buat tanya saja, wahai anakku, apakah mu nak kata? Apakah pendapatmu wahai anakku Ismail? Maka dengan segera anak dia tu menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Subhanahu taala suruh. Tuhan suruh buat gapo, mu tak ada kena ragu-ragu, buatlah lah. Sebab aku ni sentiasa panggil sedia nak hala leher tekak aku supaya mu melakukan semulehku. Kerana Nabi Ismail juga bukan dia tamadah, panggil Nabi yang mempunyai sifat sabar juga, yang mana Allah Subhanahu taala sebut di dalam ayat ini, di dalam surah ini juga, fabasyarnahu bighulamin halim, iaitu Allah Subhanahu taala memberi kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang mempunyai sifat sabar. Maka seorang budak umurnya baru akhir balik yang sedia nak terima ujian ini, bukan dia tamadah, tak lain tak bukan dia ada satu sifat yang tinggi, iaitu sifat sabar yang paling tinggi untuk nak menerima ujian tersebut itu. Maka kedua-dua itu dah sanggup nak terima ujian tersebut itu. Dan Nabi Ismail walaupun dia budak, walaupun dia ada sifat sabar, dan dia tu adalah seorang budak yang cerdik. Dia pandai daya orang tua dia, pandai ambil hati orang tua dia, pandai semangat kamancai kepada ayahnya, iaitu dia berkata, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata kepada ayahnya, dia daya ayahnya je, wahai ayahku, mu akan dapat tengokku bahwasanya aku ni akan termasuk dalam golongan mereka yang bersabar. Mu tak ada kena mikir banyak, semulihlah aku, kata mudah-mudah. Maka Allah Subhanahu taala cerita lagi di dalam surah ini, iaitu di dalam surah As-Saffat. Tuhan berkata, falamma aslama, setelah mana mereka kedua itu, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sedia nak menerima ujian ini, sedia untuk nak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu Nabi Ibrahim sedia nak semulih anaknya walaupun hati dia tu lebih daripada luka, dan Nabi Ismail juga sedia nak tahan leher tekak dia, walaupun ujian itu adalah sangat berat bagi dia. Tetapi ini adalah perintah Allah, mereka kedua sedia nak menunaikannya. Maka Tuhan kata, falamma aslama, setelah mana mereka kedua itu bersebulat, berserah sebulat kepada Allah Subhanahu taala, serah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka watallahu lil jabin, Nabi Ibrahim ambil kepala anaknya letak atas tanah untuk melakukan semulihnya. Maka di saat itu, di saat Nabi Ibrahim nak mulai melakukan semulih anaknya, maka didapati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim, dia menggantikan Ismail itu dengan seekor kambing yang besar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surah ini juga, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami telah tebuskan Ismail itu dengan seekor kambing yang besar. Jadi yang dikena sembelih itu bukan Nabi Ismail, tetapi yang dikena sembelih ialah seekor kambing yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ganti daripada Nabi Ismail. Maka itu adalah sebagai balasan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada mereka kedua, kerana mereka kedua itu bersabar dalam di segi nak menerimakan ujian yang berat ini dengan penuh keimanan mereka, dengan penuh keyakinan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut juga di dalam surah ini, kadzalika najzil muhsinin, begitulah balasan yang kami nak memberi kepada mereka yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jemaah hari raya Al-Adha yarhamukumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir pada hari-hari tasyrik dengan lafaznya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam lafaz ini, kalau kita perhati molek-molek, panggil ada beberapa lafaz yang menunjuk bahwasanya kita mesti bertauhid.
Kita mesti beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Maka lafaz yang pertama yang ada di dalam lafaz ini iaitu lafaz takbir, iaitu Allahu Akbar. Apakah arti Allahu Akbar? Sidang hadirin dan hadirat yang mulia sekalian. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah bukan sekadar besar, Maha Besar. Yin yai tisut nilo. Allah Maha Besar. Maka panggil Nabi arti katanya Tuhan itu saja, Tuhan itu satu yang maha besar di atas muka bumi ini. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat halus sikitnya. Halus belaka. Kecil belaka. Maka dengan sebab itu, dengan kerana itu, janganlah kita mari kita tak perlu kepada masalah kita nak bangga dengan kekayaan kita, dan tak perlu kita nak bangga dengan orang panggil pangkat ataupun tamneng kita. Kita tak perlu ria dan bangga dengan kepandaian kita. Sebab orang panggil kekayaan kita, pangkat kita, kepandaian kita walaupun berada di dalam sisi kita, di dalam diri kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat halus sekali. Tetapi yang paling besar, yang paling agung iaitu Allah Subhanahu wa taala satu. Dan di dalam lafaz ini juga ada lafaz tahlil, iaitu la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan secara benar kecuali Allah satu. Yang mana kalau kita perhati di atas muka bumi ini beberapa makhluk yang disembah juga. Berhala disembah. Matahari disembah. Lembu disembah. Pohon kayu pun disembah. Api disembah. Dan makhluk-makhluk yang lain kalau kita perhati disembah juga. Tetapi yang disembah dengan secara benar yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di dalam lafaz ini juga ada lafaz tahmid, iaitu walillahil hamdu. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berkata alhamdulillah atau walillahil hamdu, berartinya kita telah bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia kurnia, yang Dia beri kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bermaksudnya, jika kamu sekalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat aku atas kamu. Dan sebaliknya, jikalau kamu mengingkar nikmatku, maka tahulah inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah Idul Adha yang dikasihi Allah sekalian, pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berhimpun dengan secara ramai di Masjid Narathiwat ini. Perhimpunan ini adalah satu tanda yang nak menunjuk bahawasanya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang satu, umat yang bersatu padu, umat yang tidak berpecah belah, umat yang tidak main kantek. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun di sana ada pendapat selisih pendapat di segi hukum ibadat, tetapi tali persaudaraan kita kuampin pinang komfort rau, dan tali persatuan kita mesti dikukuh dan dikuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya kita kena berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah sini salah satu mereka beri tafsirnya ialah Al-Quranul Karim. Kita kena pegang teguh dengan Quran. Kita kena ambil Quran mai guna dalam hidup kita. Kalaulah sebenar-benar kita nak kita ni bersatu padu, mi kuam sama ki, jangan tak kita kena ambil Quran mai guna. Saya nak akik contoh mudah-mudahnya. Tuhan berkata di dalam surah Al-Baqarah sejuzuk daripada ayatnya, wa qulu lin-nasi husna. Ayat ni Tuhan suruh kita ni apabila kita sontana dengan orang ni, kita kena kecek dengan molek. Kecek dengan guna bahasa yang lemah lembut. Sama ada kita kecek dengan lidah, sama ada kita tulis komen dalam Facebook, kita kena tulis dengan benda molek-molek. Jangan tulis kalimah maki memaki. Jangan kita tulis dengan kalimah bentuk sabceng. Itu Tuhan tak ada suruh. Bahkan Tuhan larang.
Maka kalau kita mengakui bahawasanya kita nak mari ambil Quran mai guna dalam hidup kita kena turutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu waqulu linnasi husna. Apabila kita nak kecek dengan saudara kita kecek dengan molek, dengan baik, dengan lemah lembut. Nah, barulah orang panggil masalah ummatun wahidah, persatuan umat akan hidup di dalam masyarakat kita. Dan kita akan dapat jauh daripada perpecahan belah. Sebab masalah perpecahan belah kontek iaitu orang panggil satu dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat saat ni yang saya baca saat ni, Tuhan berkata wala tafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berkelahi sama ada satu sama lain, sama ada di antara fuak dengan satu fuak, jangan berkelahi. Sebab itu adalah dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga larang, yang mana Rasulullah bersabda la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Rawahu Bukhari, hadis sahih. Bermaksudnya haram bagi seorang itu yang kelahi dengan saudaranya, tak kecek, tak tegur dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Kalau dia balas dengan saudaranya 1 malam, 2 malam, 3 malam tak ada apa lagi. Tetapi kalau lebih 3 malam, maka dia telah melakukan satu maksiat yang besar. Melakukan satu benda yang Tuhan larang. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan ingatlah masalah perpecahan belah, kontak ya, itu adalah orang panggil kerja setan. Orang panggil tipu daya setan. Maka setan ni dia mujur apabila tengok masyarakat kita ni berpecah belah. Dia mujur, sorok setan itu. Apabila dia tengok seorang di antara dua orang itu berbalah kelahi, setan itu dia mujur. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelas di dalam satu ayatnya, di dalam Al-Quranul Karim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan ni sentiasa nak usaha nak utimu permusuhan. Panggil kebencian di antara kita. Apabila dia tengok seorang ni benci kepada saudara dia mujur. Apabila dia tengok satu fuak ni duk maki satu fuak, duk kelahi dengan satu fuak, maka syaitan tu dia mujur. Nah, maka kita berdoa, na'udzubillahi min kaidis syaitan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lindungilah kami daripada segala tipu daya syaitan. Dan ingatlah satu bahaya yang panggil hasilnya daripada perpecahan belah kontak, iaitu akan menghalangi kita, akan menyekat masalah kita daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang berkelahi, fuak mana yang berkelahi, kalau dia nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nawi Allah Subhanahu Wa Taala tuwi maaf kepada dia, maka Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dia tu duk kelahi dengan saudaranya. Sebab dia tu duk dalam hal keadaan pecah belah kontak, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu syurga dibuka pada hari Isnin, dan hari Khamis, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengampuni seorang hamba yang tidak bersekutu. Tuhan dah ampun, maaf kepada seorang hamba. Tetapi satu orang yang Tuhan tak ampun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang berkelahi dengan saudaranya. Apabila seorang itu dia kelahi, duk balah, tak tegar dengan saudaranya, kalau dia akid tangan nak minta doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala takwi ampun kepada dia. Tuhan tak terima taubat dia. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, walaupun orang panggil kadang-kala di sana tu ada orang panggil masalah, orang panggil berselisih pendapat di dalam satu masalah yang halus sekali, masalah yang hukumnya sekadar sunat, tetapi akhirnya membawa kepada kita melakukan benda yang berat pada tu lagi, membuat kita melakukan panggil benda yang haram, iaitu masalah perpecahan belah. Hal itu kita tak sah, balah tu kita tak sah, kita tak mau. Nah, maka marilah sama-sama kita pakat sedar, pakat khabar apabila panggil berlaku perpecahan belah di antara kita, apabila berlaku perselisihan pendapat, panggil kontak dalam masyarakat kita. Satu cara kita nak ukarnya, kita kena kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Al-Hadis. Kita kembali kepada kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedua-dua itu, iaitu perkataan Allah dan perkataan Nabi, adalah wahyu Allah.
dan yang mana kita tahu dengan yakin wahyu Allah Subhanahu wa taala tak akan salah sama sekali. Tetapi perkataan kita, perkataan manusia, perkataan saya, perkataan fuad kita semua di sini dan di sana, walaupun kita alim setara mana, kita perkataan kita yang boleh dikatakan yusibu wa yukhti. Ada hak yang betul, ada hak yang salah. Tak, orang panggil tak mungkin perkataan satu manusia itu nak betul semua. Tetapi perkataan yang paling betul sekali, yang tak salah sama sekali 100%, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Nabi kita bersabda di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Allah besarnya hadis ini. Nabi kata sebelum Nabi nak tinggal dunia ini, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, Nabi pesan bahwasanya aku meninggalkan satu benda kepada fuad kamu. Apabila kamu berpegang teguh dengan benda tu, nescaya kamu tak akan sesat sama sekali. Gapo benda tu? Kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang mulia sekalian, ada sebuah hadis yang nak menunjuk sebagai dalil, yang nak menunjuk bahawasanya kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu, umat yang bersatu padu, umat orang panggil miqam samaki, umat yang tidak tag umat yang tidak berpecah belah, umat yang kasih satu sama lain. Hadis Nabi ini iaitu baginda bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim juga, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Nah, Allah hadis ini panggil bui satu makna yang begitu hebat. Nabi kata mereka yang beriman dalam hal mereka kasih sayang satu sama lain serupa dengan tubuh badan kita. Serupa dengan tubuh badan kita. Nabi buat bandingnya. Serupa dengan tubuh badan kita, iaitu apabila salah satu anggota di dalam tubuh kita sakit, maka anggota lain pun juga akan sakit bersama. Begitulah kita. Apabila saudara kita susah, kita pun rasa susah. Apabila saudara kita rasa duka cita, kita kena rasa duka cita. Bukan arti kata apabila saudara kita susah, duka cita kita mujur. Itu salah. Maka begitulah apa panggil mengikut hadis ini, kita kena ada perasaan balah tu. Mereka susah, kita rasa susah. Orang fakir miskin dia susah, maka orang kaya nak duduk tak boleh. Nak duduk dia tak boleh rasa gelisah, rasa nak tolong mereka. Akik contoh mudah-mudahnya apabila sampai waktu zakat yang wajib atas orang kaya didapati sejuzuk daripada hartanya dibagi kepada orang fakir miskin. Allahu akbar. Dan juga apabila sampai hari ini, iaitu hari raya Kurban, maka orang kaya tu ia kurban daging lembu, daging unta ataupun daging kambing, maka daging itu dibagi kepada orang susah, kepada orang fakir miskin. Itulah apa panggil satu gambaran persatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu gambaran lagi yang menunjuk persatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, nak tunjuk kata umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang satu, umat yang bersatu padu, umat yang tidak tag umat yang ada miqam rakrai sengkalakan. Gapo? Iaitu masalah silaturrahim. Masalah kita buat perhubungan keluarga kita. Sama ada dengan keluarga kita hak dekat ataupun hak jauh. Jangan putus masalah silaturrahim. Sebab panggil kalau kita perhati pada masa sekarang, masalah ni kita boleh tengok dengan mata kita bahwasanya makin hari semakin panggil longgar masalah silaturrahim di antara kita. Lebih-lebih lagi panggil perhubungan keluarga di antara seorang anak dengan ibu bapaknya. Setengah daripada panggil setahun tak pernah tengok, tak pernah pergi lihat, tak pernah pergi ziarah orang tuanya. Ada hal panggil dunia sekarang panggil penuh dengan kemajuan. Mudah sekali bagi dia nak buat hubungan dengan orang tuanya, tetapi sampai ke setahun dia tak biasa pernah pergi ziarah orang tuanya. Situ kita tak boleh buat balah tu. Maka perbuatan balah tu menunjuk bahasanya kita tak ada mendoli, tak ada memberi harga masalah panggil silaturrahim. Allahu akbar.
Kerana masalah silaturrahim ini bukan panggil hak saya dak ajak. Bahkan panggil silaturrahim ini seruan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Muttafaqun alaih. Nabi kata, sesiapa yang ingin nak murah rezeki, sesiapa yang ingin nak umur dia panjang, Nabi pesan kata, fal yasil rahimahu, maka hubungkanlah silaturrahim di antara keluarganya. Allahu akbar. Maka marilah sama-sama kita menghidupkan silaturrahim, kerana silaturrahim salah satu tanda, salah satu alamat nak menunjuk bahawasanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang satu, umat yang panggil bersatu padu, yang tidak berpecah belah. Nah, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa waffaqana li'ibadatihi wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha azza wa jalla wa'lamu anna Allaha yuhibbul ladzina ittaqaw walladzina hum muhsinun. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada mereka yang bertakwa kepadanya. Hadirin dan hadirat yang mulia sekalian, Allah berkata di dalam ayat sani di dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Artinya, sembahyalahmu wahai Muhammad kerana Tuhanmu, dan semulaihlahmu binatang kurban supaya orang fakir miskin dapat kecak dan dapat makan daging kurban itu. Nah, maka selepas khutbah ini, kita akan bersurai dan kita akan berkurban insya-Allah taala. Dan sebelum kita nak melakukan kurban, saya ada satu wasiat yang saya menujunya kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Wasiat itu ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak akan terima amalan kurban kita jikalau kita tidak ikhlas niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Nah, Allah maksudnya mereka tidak disuruh kecuali beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala, semaya, puasa, keluar zakat dan kurban, dengan hal keadaan hati mereka itu berikhlas penuh kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Bermaksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak tengok kepada tubuh badan kita. Dan dan Allah Subhanahu taala tak awak kira dan tak tengok kepada rupa parah kita. Siapa nak jadi orang besar, siapa orang jadi orang biasa. Siapa jadi orang debel ataupun tak debel, Tuhan tak tengok situ. Tepat hak Tuhan nak tengoknya, tepat hak Tuhan nak awak kira bahasanya amalan hak kita nak buat tu diterima oleh Allah Subhanahu taala dak, iaitu hati kita. Maka sini sebelum kita nak kurban tu, kita mari betulkan niat kita dulu. Kita penuhkan ikhlas kita, hati kita tu kita isikan masalah ikhlas kerana Allah Subhanahu taala.
Waktu kita duk gerubah tu, kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita letak semua dalam hati kita. Dalam hati kita waktu kita nak kurban, bahwasanya ini adalah kurban, aku buat kurban ni kerana-Mu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurban ini adalah satu tanda nak menunjuk bahwasanya aku ni adalah hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertakwa kepadamu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita dapat dengar tu Imam baca di dalam sembahyang raya saat ni dengan satu ayatnya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tuhan tak buat kira masalah. Tuhan tak tengok kepada zahir amal kurban kita. Tuhan tak tengok kepada daging kurban kita. Tuhan tak buat kira situ. Dan Tuhan tak buat kira kepada darah yang mengalir daripada binatang-binatang yang kita sembelih itu. Tetapi hak Tuhan nak kiranya masalah takwa yang ada di dalam hati kita. Maka marilah sama-sama kita betulkan niat kita sebelum kita nak kurban. Supaya mudah-mudahan amalan kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا واجعلنا إخوانا متحابين ومتآلفين على الخير اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.